Okey, so kita buat ulang kaji tentang tajuk ini pengaturcaraan linear. So untuk pengaturcaraan linear sebenarnya agak senang sikit sebab ikut susunan dalam soalan dia selalu mula dengan minta awak tulis ketaksamaan. Lepas tu dia suruh awak lukis dan lorek. Lepas tu dia ada soalan berkaitan dengan macam mana nak taksirkan graf. So bila kita nak buat ulang kaji kita ikut susunan ini pun senang. Okay. So bahagian A dia biasanya akan minta awak tulis ketaksamaan. So kerja kamu ialah cari keyword dululah. So di sini cikgu sudah senaraikan keyword yang sangat kerap dikeluarkan ya. Untuk soalan yang tak nampak keyword itu awak kena fikir sendirilah ikut kita punya common sense So ini keyword yang ada. Okey, cikgu tak lupa ambil hadiah tak apa Cikgu ingat siapa, cikgu panggil siapa lah, tak kena panggil tak apa Okey, cakap dulu. Ini ialah lebih besar Ini selalu tak tahu cakap. Lebih besar ataupun sama dengan. Ini ialah lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan. Okey. Azira melebihi. Lebih besar. Okey, lebih besar. Okey, kurang daripada. Lebih kecil. Lebih kecil. Idea sekurang-kurangnya. Lebih besar sama. Okey, minimum. Lebih besar. Sama. Sama. Tidak kurang daripada. Lebih besar sama. Okey. Lepas tu siapa? Nuha. Selebih-lebihnya. Lebih kecil sama. Okey. Maximum. Lebih kecil sama. Tidak lebih daripada. Lebih kecil sama. Wadina. Kalau ada melebihi. Lepas tu ada kata kunci lain. Melebihi itu. Tolak. Okey, tolak. Okay, ini secara amnya lah. Ini kita akan ikut kata kunci tersebut lah Okey, ini secara amnya. Dan tak kisahlah macam mana kamu hafal benda ini. Tapi cikgu memang galakkan awak faham sebab awak hafal sebab awak faham maksud dia. Maka lebih senang. Dan boleh benda ini awak boleh ingat selama-lama ni lah. Kalau hafal bulat-bulat macam tu susah sikit. Lepas exam sudah lupa. Okay. Dan kamu akan tengok antara simbol yang ada ini hanya dua saja tidak ada sama dengan. Iaitu yang paling standard, yang paling macam sekolah rendah pun tahu kan, lebih daripada, kurang daripada. Hanya mungkin sekolah rendah kata lebih besar daripada, lebih kecil daripada. Itu tak ada sama dengan. Yang lain tu semua jenis ada sama dengan. So cikgu akan cakap di sini dalam exam kalau awak kurang pasti, ini nak letak sama dengan ke tak payah letak sama dengan. Kepalang kalian awak buat betul ialah awak letak sama dengan. Sebab kalau kamu tengok sama dengan lebih banyak. Boleh So untuk soalan yang tak ada keyword, fikir sendiri. Logical thinking lah. Benda itu sepatutnya lebih besar daripada dia ke lebih kurang daripada dia. Okay, tulis ketaksamaan, dia minta berapalah. Hanya ada setahun. Soalan dia berbeza tau. Dia ada garis, dia ada rantau, dia tanya awak apakah ketaksamaan dia. Apakah, dia bagi ketaksamaan. Contohnya dia bagi macam ini. Contohnya dia kata Y lebih besar daripada 2X. Dia bagi ketaksamaan, dia suruh awak tulis ayat dia. Ada satu tahun, cikgu tak ingat SPM sebenar ke soalan percubaan. Dia bagi ketaksamaan, dia tanya apakah ayat dia. So nasihat cikgu ialah tak payahlah buat bahasa yang grammar sangat. Kita direct translate saja. Contoh katakan S mewakili bilangan meja, Y mewakili bilangan kerusi. Maka kita direct translate saja. Apa itu Y? Siapa lagi ada? Saya pun tak ingat. Okay, cikgu tengok nama kejap. Tak ingat siapa ada. Mana nak tengok nama? Okay. Idea Nuha Shasha. Okay. Mana saya? Okay. Wadina lah tadi baru jawab satu soalan. Okay. Wadina, apa maksudnya Y? Apa yang diwakili oleh Y? Bilangan kerusi. So direct translate saja. Bilangan, tapi tulis ayat perkataan penuh lah ya. Bilangan kerusi. Okey, lepas tu awak tengok simbol ini. Yang sesuai dengan dia? Melebihi. Melebihi. So pilih dia lah melebihi. Okey.
Kalau simbol, contohnya cikgu, kalau simbol ada sama dengan, sini ada 3 pilihan, maka cikgu akan galakkan kamu pilih sekurang-kurangnya ataupun pilih tidak kurang daripada. Cikgu tidak galakkan awak pilih minimum dengan maksimum sebab kalau pilih minimum dengan maksimum, kita kena susun ayat dia. Kalau pilih ini dengan ini, kita tarik tulis saja. Contohnya kalau kita tadi pilih melebihi kan, terus tulis melebihi di sini. Kalau minimum, kita tak boleh kata bilangan kerusi minimum ayat belakang itu tak sesuai. Boleh So, elakkan pakai ini dengan ini. Tapi kalau awak nak pakai, boleh. Syaratnya, betulkan sikit bahasa dia lah. So, paling senang jangan buat hidup kita susah, pakai yang direct punya. So, bilangan kerusi melebihi 2x. 2 kali bilangan meja. Macam tu aja. 2 kali bilangan meja. Tak payah buat benda susah-susah. Kita buat benda yang simple sahaja. Buat benda yang simple sahaja. Okey, cikgu tukar lagi. Awak ingat itu saja, direct translate. Okey. Contohnya kali ini cikgu tulis X tambah Y. 20. Okey. Azira? Jumlah bilangan meja dan kerusi. Okey. Ataupun awak kata saja jumlah meja dan kerusi. Tapi kalau kata jumlah bilangan meja dan kerusi pun tak apa. Okey. Lepas tu? Selebih-lebihnya 20. Macam itu saja. Selebih-lebihnya 20. Macam itu saja. Tak payah buat susah-susah. Okey, kalau cikgu tukar ini, cikgu tukar ini kepada tolak, tukar ini kepada lebih besar ataupun sama dengan. Okey. Idea cuba. Bilangan meja Melebihi. bilangan kerusi sekurang-kurangnya 20. Macam tu saja. Ini bilangan meja, yang ini melebihi, ini bilangan kerusi, ini awak pilih sekurang-kurangnya 20. Macam tu saja. Direct translate, tak payah buat benda susah-susah sebab benda ini one mark aja. Asalkan awak punya ayat ini boleh keluar ketak sama ini mencukupi. Tak payahlah nak buat apa. Cikgu tahu BN kamu bagus kan, kerana buatlah apa-apa ayat yang cantik-cantik. Nak boleh, cikgu tak tolak maka. Tapi bagi saya tidak perlu. Kalau buat nanti benda itu salah lagi susah. Boleh So pernah setahun lah cikgu tanya, cikgu nampak soalan macam ini. Kebanyakan masa pattern biasa ialah dia bagi ayat, dia suruh awak tulis ketak samaan. Hanya setahun, cikgu pun tak ingat SPM ke percubaan. Terbalik punya keadaan. Dia bagi garis, dia bagi ketak samaan, dia tanya apakah ayat dia. Tapi kalau awak boleh tulis ketak samaan, arah balik semula, arah balik itu pun boleh, tak ada masalah. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, dia akan minta awak lukis dan lorek lah. So di sini cikgu kena ingatkan kamu, bila kita nak lukis ini, bila kita nak lukis ini, kalau ketak samaan itu hanya ada X, contohnya macam ini. Ataupun dia hanya ada Y. Contohnya macam ini. Kalau soalan jenis ini, kita tak payah lukis graf punya. Kita tak payah lukis jadual punya. Kita terus lukis saja. Kalau ini cari saja pasti X kita mana tempat 4, buat garis. Kalau jenis ini, cari saja pasti Y, mana tempat 3, buat garis sahaja. Kenapa tu? Sebab ini pasti Y kan. Ini dia. Ini garis dia. So satu garis dekat, satu garis ufuk lah. Dan selain daripada itu punya, maksudnya dalam ketak samaan itu awak nampak ada S, ada Y. Contohnya ini. Ataupun macam ini. Ataupun yang lagi rumit punya. Apalah. Kalau cikgu bagi kalau ketak samaan awak ada X dan Y, cikgu galakkan kamu buat jadual, X, Y, kemudian cari 2 titik. Sebenarnya cari 2 titik mencukupi. Tadi cikgu nampak Azira ke yang Wadina hantar kepada saya ada banyak titik. Sebenarnya tak payah, 2 titik mencukupi. Hanya awak kena ingat 2 titik ini jarak dia kalau boleh ada 3 petak jauh ni lah. Jangan terlalu dekat. Tapi kalau tak ada pilihan,
terpaksa juga ambil 2 ini sebab kalau lagi jauh cikgu sudah terkeluar daripada graf. Maka tak ada pilihan lah. Ambil je lah 2 titik yang dekat itu. Kalau tidak, cikgu akan galakkan kamu sekurang-kurangnya 3 petak jauh dan titik yang awak plot itu mesti jenis yang kita boleh plot dengan tepat punya. Kita boleh plot dengan tepat punya. Digalakkanlah. Tapi memang ada soalan tak ada pilihan. Semua titik tak cantik. Semua titik tak cantik awak ambillah semakin jauh yang boleh, maka selamat awak. Boleh ya? So, satu lagi, nak nasihatkan kamu yang ini. Cikgu faham, ada guru tuition ajar kamu boleh lukis ini aja dia. Biasanya, awak boleh lukis dengan sangat cepat. Kamu boleh lukis dengan sangat cepat. Cikgu tak ada masalah sebab memang tidak ada markah untuk jadual. Tapi salah lukis garis, pasti lorek akan salah. Pasti tak boleh tafsir graf dengan betul. So, cikgu akan galakkan kamu buat jadual baru garis. Kalau kamu kata, tak apalah cikgu, guru tuition ajar itu saya boleh buat pun, cikgu masih nasihatkan kamu boleh buat, tapi buat jadual untuk double check. Betul tak? Garis yang awak rasa awak boleh lukis dengan betul itu, titik ini memang ada lalu garis itu. Sebagai langkah keselamatan. Sebab terlalu cepat di sini dan buat salah, kesan dia teruk. Kesan dia teruk. So, cikgu akan nasihatkan kamu buat jadual untuk double check lagi. Kalau untuk siapa yang boleh lukis cepatlah. Dan satu lagi, kalau buat jadual ingat kebiasaan kamu suka ada kertas sama, buat semua jadual, buat semua titik, baru lukis garis. Jangan. Buat garis demi garis. Bila awak lukis garis demi garis. Maksudnya, bila awak ambil daripada yang pertama ini, kalau perlu buat jadual, lepas itu plot titik, lepas itu lukis. Habis, baru pergi ke tak samaan yang kedua. Baru pergi ke tak samaan kedua. Buat jadual, plot titik, lukis. Ketiga, buat jadual, plot titik, lukis. Dan jangan lupa namakan garis awak. Namakan garis awak supaya nanti awak sendiri tak pening. Mana satu ialah pertama, mana satu ialah kedua, mana satu ialah ketiga. Sebab kamu jangan lupa kita ada satu kerja lagi iaitu kita perlu lorekkan kawasan. Bila lorekkan kawasan, tidak tahu mana satu ialah garis pertama, mana satu ialah garis kedua, nanti akan timbul masalah kepada kita. Boleh ya? Lepas tu kita akan lorekkan kawasan. Saya pakai bahagian atas ya. Cikgu nak lorekkan kawasan. Kalau nampak simbol lepek besar ataupun lepek besar sama dengan untuk garis condong ini, cikgu akan lorek di atas ke lorek di bawah. Lorek di tempat satu ke lorek di tempat dua. Kalau simbol macam ini. Tak sampai siapa susah. Nuha, lorek di satu ke lorek di dua. Kalau simbol ini. Boleh nampak? Sorry. Satu. Di tempat satu tempat dua ialah untuk inilah. Kalau garis macam ini ufuk punya. Satu, dua. Simbol ini atas satu ke dua? Sorry? Satu. Satu. Ingat ini di tempat satu. Kalau garis macam ini Satu. masih satu sini Kalau garis macam ini Dua. dua. Boleh Sebab kejap cikgu padan nombor 1, 2 ini. Biasanya inilah 4 kemungkinan yang kamu akan nampak lah. Garis tekak, garis ufuk, kemudian garis condong lah. Inilah 4 yang awak akan nampak. So kalau nampak simbol ini, kita akan label di sebelah atas ataupun di sebelah kanan. So kalau garis condong, kita pilih atas. Kita kurang pilih kanan sebab kalau kamu nak kata kanan, ini pun kanan, ini pun kanan. So kita akan tengok atas. Kalau kamu tengok rantau ini seluruh di atas garis. Ini atas. Ini atas. Hanya garis tegak macam ini, cikgu tak boleh cakap atas sebab ini pun atas, ini pun atas. So waktu itu kita kata kanan. Boleh
So yang satu lagi automatik ialah yang satu lagi lah. Boleh. Dan sebenarnya kalau kamu tengok untuk satu yang atas ini punya untuk atas ini punya ini dan ini awak punya ketaksamaan wujud huruf Y. Okey, ada huruf Y. Okey, ini pun ada. Ini sebenarnya ada S dan Y lah. Ini ada X. Sorry. Okay. Yang ini ada S, ada Y. Ini ada S, ada Y. Okay. Biasanya bila kita buat jadual, kita memang dapat garis condong. Okay. Yang ini soalan yang hanya ada Y. Ini soalan sebenarnya dia tiada Y. Dia tiada Y. Okay. Sebab dia ialah ini. Tengok ni, tak ada Y langsung punya. Okay. Itu yang kamu ingat. Tapi sebenarnya, kamu jangan lupa. Dalam matematik kita boleh pegang macam ini saja. Tapi untuk maths tambahan, kamu jangan lupa benda ini ada syaratnya. Okay? Bukan tiap-tiap kali kita nampak simbol lepet besar, kita akan label atas. Dia ada syarat dia. Apa syarat dia? Syasha ingat tak apa syarat dia? Ada 3 syarat di situ sebenarnya. Y kiri. Okey. Contohnya yang pertama ialah inilah. Okey. Di mana kalau ini saja okey. Sebab Y mesti di kiri. Okey. Y mesti di kiri. Okey. Apakah syarat kedua? Y itu mesti positif. Okey. Ya. Okey. Yang ini saja okey. Bawah itu tak okey. Sebab perkali Y itu mesti positif. Okey. Mesti positif. Yang ketiga? Y mesti atas. Okey. Kalau ya, betul. Kalau sekarang kita ada masalah Y itu Y dan S satu di atas, satu di bawah, maka kita kena pastikan Y kita di atas. Okey? Maksudnya untuk yang cikgu tulis ini bawah yang itu betul lah Y per S itu okey. Kalau S per Y tak okey. Boleh So pastikan kita buat ini lepet besar di atas. Syaratnya waktu itu Y memang di kiri, perkali Y itu memang positif. Kalau ada masalah atas bawah, dia mesti di atas. Macam soalan ini dengan soalan ini tidak ada masalah atas bawah, maka tak payah pedulikan dia lah. Okey Kalau untuk ini, awak kena pastikan Y di kiri dan di atas dan perkali dia positif. Ketiga-tiga kena tengok kalau untuk ini. Okay, kalau untuk 2 ini dia tak ada masalah atas bawah. Sebab kita hanya perlu tengok 1 dan 2 sahajalah. So contohnya macam soalan bawah ini, dia tak memenuhi syarat kan? Y dia ada di sebelah kanan. So kalau cikgu nampak simbol ini, cikgu akan lorek atas ataupun bawah. Y awak di sini. Tapi awak nampak simbol lebih besar. Tukar orang. Siapa-siapalah. Okey, Wadina? Bawah. Di bawah. Itu maksudnya bila dia tidak memenuhi syarat yang sepatut lorek atas, kita akan lorek bawah. Okey. Biasanya cikgu tak nampak soalan langkah 2 kali lah. Kalau soalan langkah 2 kali, dia akan jadi normal balik. Faham maksud saya langkah 2 kali? Contohnya ini. 3 lepet besar daripada S tolak Y. Dia langkah 2 kali. Y dia di kiri dan perkali dia negatif. Dia langkah 2 kali. Maka kalau jenis ini lepet besar, masih lepet besar. Lepet besar, masih lepet besar. Maksudnya kita masih lorek di kawasan atas. Sebab dia langkah 2 kali. 2 kali pusing. Macam bila kamu marching kan. Pusing ke belakang. Kalau awak buat 2 kali, awak hadap tepam semula. Itu maksudnya lah. Tapi cikgu so far tak nampak soalan jenis ini. Biasanya dia hanya langkah salah satu syarat dia. Kalau ada langkah 2, itulah dia lah ya. Okey. Lepas itu untuk lorek, apa lagi yang kamu kenal? Apa bezanya simbol ada sama dengan simbol tidak ada sama dengan? Azira? Garis dia. Garis dia macam mana? Yang mana? Kalau yang ada sama dengan garis lurus, garis penuh. Kalau tak ada, dia putus-putus. Okey, betul. Jangan lupa satu lagi ini mana nak tulis lagi? Okey, sinilah pergi. Satu lagi Kalau jenis ini yang ada sama dengan garis penuh. Kalau tak ada sama dengan garis putus.
Ini yang awak kena. Walaupun dalam maths tambahan jarang uji ini. Tapi awak kena tahu sebab benda ini memang talang sukatan kamu. Lagi matematik banyak uji ini kan. So benda ini kalau nak uji dalam maths tambahan boleh, bukan tak boleh. Okay. So kamu kena tentukanlah atas bawah itu, lepas tu lorekkan kawasan dia. So satu lagi cikgu kena beritahu kamu ialah bila awak lorekkan kawasan bila awak nak lorekkan kawasan, mana tempat nak tulis? Okey, ini bila awak nak lorekkan kawasan, katakan inilah graf kamu. Apa-apa Katakan inilah graf kamu. Dia tak macam matematik tau. Matematik biasanya, okey cikgu jawapan di sini. Tengok pun tak tengok, cikgu itu jawapan dia. Tapi tidak untuk maths tambahan Soalan bila dia minta kita lorekkan, dia mungkin di mana-mana tempat tau. Okey? Sorry cikgu enlarge kawasan ini. Okay. So, bila cikgu suruh awak lorekkan kawasan ini, dia mungkin di sini. Mungkin di sini. Alamak. Mungkin di sini. Mungkin di atas sini. Walaupun atas sini kamu kata cikgu sini tak ada tempat sekat dia kan. Tapi boleh tau. Boleh. Cikgu boleh tanya di kawasan ini. Boleh. Mungkin juga di sini, mungkin juga di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. So sebaran tempat mungkin untuk maths tambahan memang awak betul-betul ikutlah dia di sebelah atas, dia di sebelah bawah, akhirnya gabungan dia di mana. Okey, dan lepas itu untuk matematik tambahan sebab X dan Y itu ialah positif. Bilangan positif. So memang kita tidak akan melibatkan luar punya. Kawasan lorek kita hanya di kawasan sukuan pertama kita sahaja. Di dalam ini saja. Tidak mungkin keluar daripada dia. Sebab kita punya X dan Y sentiasa positif. Ini lain sikit dengan matematik. Matematik kadang-kadang kita ada jawapan sampai kawasan ini kan. Dia sebab waktu itu matematik X dan Y itu tak ada makna. Bila tak ada makna, mana-mana tempat pun mungkin lah. Kalau dia ada makna, kamu kena tengok. Benda itu boleh positif ke, boleh negatif ke, tak boleh. Kalau macam kita punya tak boleh negatif, maka pun tak boleh lorek kawasan negatif. Okay, itu tentang lorekkan rantau. Okay, lepas tu kita pergi kepada bahagian ketiga. Ini yang bahagian yang kamu paling tak suka saya tengok tak buat. Okay. Bahagian ketiga, taksirkan graf secara alamiah ada 3 kemungkinan Ada 3 kemungkinan. Satu kemungkinan ialah kamu akan tengok dia hanya tanya salah satu. Dia tanya salah satu. Maksudnya kalau contohnya tadi kita cerita meja dan kerusi kan. Di tempat ini dia hanya akan tanya meja. Ataupun dia hanya akan tanya kerusi. Dan tidak ada syarat untuk yang satu lagi. Okey? Tanya salah satu, kemudian tanpa syarat. Okey. Kalau soalan jenis ini, biasanya kita akan tengoklah. Contohnya tadi kita S mewakili apa? Sepadan. Okey, katakan tadi cikgu tanya S ialah bilangan meja, cikgu tak ingat sudah kita apa. Y ialah kerusi. Cikgu mungkin tanya bilangan maksimum meja. So kalau melibatkan koordinat X punya, kamu fahamlah. Awak akan baca paling kiri ataupun paling kanan. Paling kiri benda itu minimum. Paling kanan benda itu maksimum. Okey, kalau dia tanya tentang kalau dia tanya tentang kerusi, kerusi melibatkan Y, maka faham-fahamlah kita akan baca tempat paling atas dan paling bawah. Paling bawah untuk minimum, paling atas untuk maksimum. Itu ialah dia tanya aja bilangan maksimum meja. Lepas tu dia tak cakap apa-apa tentang kerusi. Maksudnya tak ada syarat dikenakan. Selain daripada yang kita sebut sebelum itu. Okey. Kemudian yang jenis yang kedua, ialah awak dapat persamaan. Awak dapat persamaan. Okay. Contohnya cikgu masih boleh tanya, okay, apakah bilangan maksimum meja, sesuatu benda lah, X ke Y. Okay. Jika terdapat 5 kerusi. Itu contoh soalannya. Cikgu tanya bilangan maksimum meja. Lepas tu cikgu bagi satu syarat. Dan syarat itu cikgu boleh bentuk satu persamaan. Contoh ni cikgu kata 5 kerusi. Kalau cikgu kata ada 5 kerusi. Tadi tak ingat apa sudah. Okey. Katakan S ialah meja, Y ialah kerusi. Kalau cikgu kata ada 5 kerusi. Macam mana bentuk persamaan itu? Kalau cikgu kata ada 5 kerusi. Idea?
dia mesti ada kaitan dengan Y. 5 kali Y ke Y sama dengan 5 ke? Biasanya itu dua awak fikir. Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Idea sudah hilang ya? Okay. Y sama dengan 5. So kalau jenis yang melibatkan persamaan punya, awak lukislah garis perkenaan. Okay, katakan inilah jawapannya. Awak lukislah garis perkenaan. Tempat yang kita minat ialah tempat masuk dan tempat keluar. Tengok dia nak apalah. Contohnya soalan ini nak maksimum. Untuk meja. Meja ialah X. X punya maksimum, awak carilah tempat keluar ini. Di mana S dia lebih besar. Okay. So itu kalau soalan melibatkan persamaan. Awak lukis persamaan perkenaan. Lepas tu kita akan aim kepada tempat masuk, tempat keluar. Dan kita selalu ambil integer. Satu lagi saya lupa ingatkan. Kita selalu ambil jawapan integer. Sebab S dan Y mewakili bilangan. So kalau bukan integer, kita kena masuk sikit sehingga dapat integer. Boleh Dan sejenis lagi ialah ungkapan. Okay. Contohnya mungkin cikgu kata, okay, kos untuk buat satu meja ialah RM2. Kos untuk buat satu kerusi ialah RM1. Lepas tu cikgu tanya, apakah kos minimum untuk buat perabot ini? So untuk nak tahu apakah kos minimum, mungkin awak akan tulis contoh inilah. 2S tambah 1Y. Okay. So di mana awak tak dapat satu persamaan sebab di sini tak ada sama dengan. Awak dapat satu ungkapan. So kalau jenis-jenis ini, macam nak buat? Ambil rantau awak, tengok bucu yang ada. Dan test setiap bucu yang awak dapat itu, tengok yang mana satu boleh keluar. Kalau dia nak minimum, tengok mana satu boleh keluar minimum lah. Okay, itu cara kita buat dia. Dan sekali lagi semua titik yang awak ambil ini mesti integer sebab dia melibatkan bilangan. Okay. Dan satu lagi di bahagian ini, kerana awak nampak je lagi kan perkataan minimum, maksimum, minimum, maksimum. Tolong asingkan di sini tak sama dengan sini. Awak kata, cikgu sini pun ada maksimum, minimum. Tapi kita tidak gunakan simbol, oh cikgu maksimum pakai simbol ini. Tak. Sebab waktu ini, dia minta awak tulis ketaksamaan. Waktu ini, dia minta awak tulis bilangan tersebut. Bilangan tersebut. So adalah beza. Contohnya, okay, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kita pergi ke sekolah. Okay, hari Isnin awak balik pukul 1:30. Ini awak balik pukul 2. Ini awak balik 2:30. Ini awak balik pukul 12 contohnya. Ini awak balik 1:30. So kalau cikgu tanya apakah ketaksamaan waktu balik awak, cikgu tanya ketaksamaan. Okey, katakan waktu balik itu cikgu wakilkan dengan X Kalau cikgu tanya apakah tuliskan ketaksamaan untuk mewakili waktu balik awak. So awak akan tulis S awak, awak paling lewat 2:30. So awak akan tulis macam ini. Okey, kamu akan balik lebih awak ataupun ngam 2:30. So itu yang ada simbol ketaksamaan. Tapi kalau cikgu tanya bilangan maksimum, masa maksimum ataupun masa paling lewat. Masa paling lewat. Ayat biasalah. Okey. Kalau istilah bahasa matematik mungkin cikgu akan tanya masa paling besar ke apalah maksimum masa ni. Okey, cikgu tanya masa paling lewat awak balik. Awak takkan tulis simbol ini. Awak akan kata saja masa balik paling lewat ialah 2:30. Itu contoh ni Itu sebabnya kenapa di sini bila cikgu tanya maksimum minimum awak letak simbol ketaksamaan. Tapi di sini awak tak letak simbol tersebut. Sudahlah. Sebab soalan ini bukan tanya apakah ketaksamaan dia. Soalan tanya waktu itu. Okay, kalau waktu balik, waktu itu. Waktu paling lewat awak balik bila? 2:30. Okay. So ada beza sikit. Walaupun awak nampak, walaupun awak nampak di A dan C ni, ini tempat A, ini tempat C biasa ni dua-dua mungkin awak nampak istilah maksimum minimum. Tapi di tempat C ini kita tak pakailah simbol-simbol ketaksamaan sebab waktu itu soalan bukan tanya apakah ketaksamaan berkenaan. Okey, banyaknya. Okey. So itulah tentang ulang kaji tentang tajuk ini atau cara linear. Kejap